Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Salatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Alhamdulillah, pada malam ini sekali lagi kita bertemu dalam siri Himpunan Solidariti NGO Bentuk Kerajaan yang Bersih dan Berintegriti. Sebelum saya mulakan, saya perkenalkan diri saya, Cikgu Isyamuddin bin Abu Bakar, Naib Pengerusi Ummah Malaysia merangkap Pengerusi Gerakan Pembela Ummah Negeri Melaka. Dan pada malam ini, Ummah telah pun menerima barisan pemidatu yang hebat-hebat yang akan bercakap pada malam ini untuk satu tajuk yang semasa, yang sangat penting, kerana pada hari ini kita pun telah mengetahui siapa Perdana Menteri kita yang ke-9, cuma belum lagi terbentuknya kabinet baru di bawah Perdana Menteri yang baru. Dan pada malam ini insya-Allah barisan panel ataupun pemidatu kita akan bercakap, dan secara sepintas lalu saya akan perkenalkan barisan panel ataupun pemidatu kita. Yang pertama, Datuk Seri Profesor Dr. Awan Sarian, Pengerusi Gerakan Jihad Rakyat Benteras Rasuah. Yang kedua, Tuan Muhammad Zai Mustafa, Pengerusi Gerakan Pembela Ummah. Profesor Emeritus Tan Sri Datuk Sri Dr. Ibrahim Shah Abu Shah, tokoh akademik. Yang Mulia Raja Petra bin Raja Kamarudin, penganalisis politik. Cikgu Muhammad Azmi bin Abdul Hamid dari NGO MAPIM. Ustaz Muhammad Misbahul Munir Masduki dari NGO Yayasan Amal. Lieutenant Colonel Besara Muhammad Nazari Mokhtar, Presiden Sekretariat Kerabat Kebangsaan. Profesor Dr. Muhammad Roslan Muhammad Noor dari NGO Pintar. Ustaz Dr. Muhammad Nur Hussein Irsyad Care, Dr. Rosni Adam Wafa. Ustaz Wan Muhammad Faizul Wan Abbas, Pengerusi Ummah Terengganu. Muhammad Faizuddin bin Muhammad Zai, NGO Majlis Belia Islam Malaysia. Ustaz Roslan Mat Isa, Cakna Rakyat. Muhammad Faizal Cik Yusof, Pengerusi Sekretariat Prihatin OKU Malaysia. Muhammad Izzuddin bin Aziz, Timbalan Presiden Gabungan Mahasiswa Islam Malaysia. Dan yang terakhir, Nur Amirah binti Muhammad Yahya, Pengerusi Sinergi Gerakan Mahasiswa Malaysia. Saya ulang semula, pada malam ini kita telah pun mengetahui siapa Perdana Menteri kita yang ke-9, iaitu yang berbahagia, yang berhormat, Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob. Cumanya kabinet yang akan dibentuk kita tak tahu lagi. Mungkin dalam masa yang terdekat ini akan dibentuk. Orang semua menunggu. Pertama orang nak tunggu siapa timbalan Perdana Menteri. Kemudian parti-parti gabungan dan juga rakyat jelata menunggu juga barisan kabinet yang dibentuk. Siapa? Okey, sama ada yang lama masih kekal ataupun gugur. Semuanya itu masih lagi menjadi teka-teki. Tapi tujuan dan matlamat serta objektif kita pada malam ini bukan nak membicarakan tentang itu. Kita sangat berterima kasih kepada Yang Amat Berhormat Perdana Menteri Malaysia agar dapat membentuk satu kabinet yang benar-benar memberi perhatian dan fokus kepada soal integriti dan juga rasuah dalam negara. Itu yang kita harapkan. Dan pada malam ini insya-Allah pemidatu-pemidatu kita akan bercakap dan juga fokus terhadap isu soal integriti dan juga rasuah dalam negara. Itu kita akan mendengar kupasan yang akan disampaikan oleh pemidatu kita yang terakhir, Datuk Seri
Profesor Dr. Awang Sarian, iaitu pengurusi Gerakan Jihad Rakyat Benteras Rasuah. Prof dah sedia belum? InsyaAllah. Okey. Prof boleh menyampaikan, melontarkan idea dari Prof dan mungkin sekaligus dapat membuat kesimpulan program kita pada malam ini. Dan dengan ini saya menyerahkan majlis ini kepada Prof untuk seterusnya. Dipersilakan. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa nasta'in. Salatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Yang semuliakan pengurusi dan para pemirato pada malam perhimpunan Solidariti NGO yang saya katakan harus bertema menuntut kerajaan baharu yang luhur. Jadi saya kira seperti kata Cik Guzai, ini malam yang bertepatan, saat yang sesuai, permulaan sebuah kerajaan baru, Perdana Menteri baru dan insya-Allah Jemaah Menteri yang baru. Ini adalah saat terbaik untuk mereka mendengar suara rakyat. Walaupun kita ini bukan wakil rakyat, tetapi suara rakyat diwakili oleh badan-badan bukan kerajaan yang betul ada kepentingan. Kita mengaku kita ada kepentingan, tapi bukan untuk kepentingan jawatan, kepentingan untuk keluhuran negara. Ya, jadi selalu saya tidak mau bermuka-muka mengatakan kita tak ada kepentingan. Kita semua ada kepentingan. Tetapi kepentingan kami bukan kepentingan pangkat, bukan kepentingan habuan, tetapi kepentingan untuk menzahirkan negara yang luhur. Saya berharap forum ini dapat menjadi satu sumber rujukan dan perhatian kepada pemimpin-pemimpin negara. Saya hendak bermula dengan soal dasar, soal asasnya. Soal politik yang tampaknya selama puluhan tahun seakan-akan menjadi matlamat ahli-ahli politik ataupun pemimpin, baik menawarkan diri ataupun yang mencari kuasa. Jadi saya kira kita mesti bermula ataupun mengubah pemikiran, mengubah pandangan tasawur kita tentang politik. Politik itu hanya satu wasilah. Jadi sepatutnya kita ada matlamat yang unggul, matlamat yang abadi, matlamat Rabbani. Itu matlamat berkaitan dengan taklif kita menjadi pemimpin bagi mencapai kesejahteraan negara. Dan ini sekiranya sudah jelas. Oleh itu kerangka Islam, iaitu untuk menjadikan negara yang baik, negara yang bersama-sama dengan keridaan, keampunan Allah. Ya, jadi baldatun tayyibun wa rabbun ghafur itu harus menjadi patokan dasar bagi semua pemimpin secara sedar. Dan ini saya kira penting kerana jangan dimomokkan oleh setengah-setengah kalangan yang memberikan sindiran. Apa artinya kerajaan melalui Islam kalau tidak berteraskan prinsip-prinsip Islam? Jadi hanya sebagai slogan, hanya sebagai topeng. Saya kira ini perlu dibanteras. Kembali pada perdu tamadun kita yang bersendirikan risalah Allah. Iaitu menjadikan politik sekadar alat sebagai wasilah untuk mencapai matlamat yang rabbani, matlamat yang abadi. Kerana kita sebagai pemimpin seperti yang kita ketahui akan ditanya di alam satu lagi tentang orang-orang kita pimpin, tentang masyarakat, tentang negara dan kelompok yang kita pimpin. Jadi ini bukan soal yang mudah. Ya. Jadi demikianlah saya kira jangan sampai dipersenda, dijadikan satu sindiran kerajaan melalui Islam tetapi tidak Islamik sebagai contoh. Ini mesti dibuktikan oleh pimpinan negara. Itu yang pertama. Jadi oleh sebab itu jangan kita berpegang pada dasar-dasar atau lunas politik barat yang mengatakan kalau dalam dictionary ataupun kamus politik, sains politik barat itu, politik katanya ialah satu upaya, satu perencanaan memperoleh kuasa dan mengekalkan kuasa. Maka apabila nawaitunya mendapat kuasa dan mengekalkan kuasa, maka itulah ibu masalahnya, iaitu pergeseran, perbutan, percakaran, perseteruan. Tetapi kalau nawaitu kita masuk politik untuk menjadikannya wasilah, alat untuk mencapai sesuatu yang lebih luhur, yang lebih abadi, yang bersifat ketuhanan, maka insya-Allah saya kira tidak akan berlaku perbutan di luar batas atau adab atau akhlak sebagai pemimpin. Ini saya kira kerangka dan hal ini saya kira perlu dibincangkan dengan panjang lebar dalam pimpinan negara. Soal yang berkaitan dengan soal dasar ini. Jangan kita hanya bercakap soal negara, pembangunan fizikal, pembangunan prasarana, tetapi lupa pada apa laluan, apa denai yang kita lalui dalam mengemudikan politik negara.
Yang kedua yang ingin saya sebut, ini juga saat terbaik untuk Perdana Menteri membuat pemilihan saksama. Pemilihan berdasarkan kriteria-kriteria yang jelas. Soal pelantikan menteri, timbalan menteri, pengurusi itu, pengurusi ini dan sebagainya. Dan kita ada lunah-lunah yang jelas. Saya baru selesai memberikan kuliah tentang sifat-sifat pemimpin dan rakyat yang luhur berdasarkan kitab Tajus Salatin yang sangat cantik. Kitab tahun 1603 abad ke-17 oleh Bukhari Al-Jauhari yang sepatutnya menjadi kitab rujukan utama oleh pimpinan kita. Kita sudah ada tradisi. Para ulama dahulu telah menyajikan asas-asas yang jelas. Kitab-kitab seperti itu. Tetapi seolah-olah kita tidak ada pedoman. Dan maka itu saya menyarankan supaya Perdana Menteri sebagai khalifah, sebagai pemimpin utama, jadikan budaya ilmu sebagai asas. Kerana pemimpin tanpa ilmu, maka itulah juga satu tanda kerosakan. Apabila orang yang tidak berilmu dijadikan pemimpin, maka kita tunggulah saat kehancuran, saat kerosakannya. Jadi tentang itu saya juga hendak mengatakan bahawa dalam kitab itu juga dijelaskan peranan rakyat. Tidak ada maknanya kalau kita punya pemimpin yang baik, yang luhur, tapi kalau rakyat juga tidak berakhlak. Rakyat tidak mempunyai ilmu, tidak mempunyai kesedaran kewarganegaraan penting dalam mendukung cita-cita negara. Jadi soal imbangan antara membudayakan pemimpin, baik raja, menteri, pegawai kerajaan dan rakyat ini sama-sama penting. Dan mesti ada penerapan budaya ilmu secara berterusan. Jadi janganlah kursus-kursus parti politik lebih pada soal bagaimana kaedah kita nak memenangi pilihan raya. Bagaimana kaedah yang paling berkesan untuk kita menjatuhkan lawan dan sebagainya. Bukan itu saya kira. Tetapi adab dan landasan untuk bagi setiap calon dan sebagainya. Dan saya kira dari awal-awal sudah mesti dijelaskan oleh Perdana Menteri. Anda dilantik sebagai calon pilihan raya bukan dengan janji akan jadi menteri. Bukan dengan janji akan jadi timbalan menteri. Bukan dengan janji akan menjadi pengurusi JLC. Bukan dengan janji apapun. Anda sebagai rakyat, berkhidmat untuk rakyat. Maka saya nak mengaitkannya dengan soal perlu ada imbangan antara ahli politik dengan golongan profesional dalam barisan jumlah menteri. Saya melihat atau kita boleh melihat contoh terdekat negara jiran kita Indonesia walaupun sistem pemilihan yang berlainan. Mereka yang menang besar dalam pemilu ataupun pemilihan umum kita sini PRU raya itu tidak semestinya menjadi menteri. Yang dilantik menjadi menteri kebanyakan orang yang profesional, ahli akademik bagi bidang pendidikan, ahli ekonomi bagi Kementerian berkaitan dengan ekonomi. Tapi kita mengakui bahawa dalam kalangan ahli politiknya sekarang ini pun banyak yang profesional. Jadi yang itu saya kata teruskan, tetapi mesti ada keberanian kerajaan mengimbangi barisan jumlah menteri antara golongan politician, ahli politik sepenuh masa dengan golongan profesional. Kerana golongan profesional yang dilantik sebahagiannya menjadi barisan jumlah menteri tidak akan banyak bermain politik. Dan itu memperhatikan mereka pada soal amanah yang diberikan. Tidak bercabang fikirannya untuk menjaga politik lebih daripada amanah yang utama untuk membangun negara dan memberikan perhatian kepada rakyat. Kemudian yang seterusnya pada hemat saya dan juga saya kira mungkin telah disentuh oleh rakan-rakan, apa asas pemerintahan negara kita? Kita ada asas-asas yang jelas. Yang paling penting perlembagaan persekutuan. Meskipun ada lompang di sana sini yang dapat dikemaskinikan, tetapi sekurang-kurang trust yang kita katakan pancang-pancang kenegaraan yang telah menjadikan negara kita seperti adanya sekarang, itu mesti dipertahankan. Sekurang-kurang 4 tonggak utama dalam perlembagaan yang mesti dipertahankan oleh kerajaan yang apatah lagi kalau berlindung di bawah nama Melayu Islam. Ya. Pertama soal kedudukan raja-raja. Nah, ini saya kira sudah banyak disentuh, tetapi jangan kita hanya jadikan slogan. Soal Islam sebagai agama persekutuan. Jangan sampai berlaku kegoyahan kita dan mempertahankan perkara 3, perkara 8, ke 11 tentang Islam sebagai agama persekutuan. Jadi kadang-kadang saya dapati ada juga pimpinan Islam sendiri yang seakan-akan goyah dan barangkali bersikap liberal, bersikap penuh inklusif. Jadi inklusif ini sudah jadi suatu slogan yang kadang-kadang tidak tepat dari segi akidah. Dan soal akidah tidak ada soal inclusivity. Ya. Tetapi dalam soal masalah umum, saya kira itu silakan. Ya. Dan soal bahasa Melayu sebagai bahasa kebangsaan, sesudah 64 tahun merdeka, sangat mendukacitakan pada hemat saya.
kalau ada warga negara yang tidak fasih berbahasa kebangsaan. Ada yang tidak memuliakan menghormati bahasa kebangsaan. Dan ini bukan soal kaum tertentu. Ini merentas, sikap ini merentas, termasuk hatta orang Melayu sendiri yang tidak memuliakan bahasa negaranya sebagaimana warga negara hatta di negara yang bukan Islam. Saya pernah bekerja di negara China 6 tahun. Saya pernah menjadi peserta tamu di Frankfurt. Mereka sangat memuliakan bahasa kebangsaan. Kerana itulah isyarat Allah dalam surah Ar-Rum ayat 22. Antara tanda besar Allah menjadikan langit dan bumi, pelbagai bahasa untuk manusia dan pelbagai warna kulit. Jadi kita mesti mengimarahkan, menjaga, memajukan bahasa kita. Tetapi kalau kita sudah terjebak oleh satu ideologi, pemahaman bahawa hanya ada satu bahasa agung di dunia, dengan itu saja kita boleh maju, ini sebenarnya pahaman Zionis yang tanpa kita sedari kita anut. Hanya ada satu bahasa, ada satu bangsa paling hebat di dunia. Sedangkan Datuk Syekh Muzaffar yang menjadi misi angkasa lepas di Rusia mengakui selama 6 bulan betul-betul menguasai bahasa Rusia kerana segala penerangan, segala manual untuk naik ke angkasa itu dalam bahasa Rusia. Ya. Jadi bahasa Melayu yang sudah lebih 2000 tahun, bahkan sudah puluh ribu tahun kalau menurut kajian-kajian ahli arkeologi. Dan ini bukan orang Melayu, orang Barat seperti Profesor Oppenheimer, Profesor Santos membuktikan kajian-kajian menunjukkan kehebatan bangsa Melayu dan bahasa Melayu. Soal kedudukan istimewa orang Melayu dan Bumi Putera. Ini juga satu yang ada imbangan kerana perkara 153 tidak berhenti setakat itu. Kedudukan istimewa orang Melayu dan Bumi Putera dan hak-hak sah kaum-kaum lain. Jadi sebenarnya tidak ada persoalan ketidakadilan sebagaimana kata Ibn Khaldun dalam Muqaddimah bahawa asabiah itu satu sifat yang tabi'i, satu tabi'i setiap bangsa mempertahankan dan menuntut haknya, tetapi dalam konteks ketidakseimbangan ekonomi, ketidakadilan sosial, maka ada peruntukan untuk kedudukan istimewa orang Melayu dan Bumi Putera. Itu pun kini sudah tak ada. Apabila Tun Mahathir mengatakan tongkat dibuang untuk orang Melayu, tak payah bertongkat lagi walaupun lumpuh dan sebagainya. Meritokrasi itu mengatasi soal beasiswa, soal lesen perniagaan dan sebagainya. Dan saya kira itu antara dasar. Perkara ini bukan perkara yang baru. Saya mengulang perkara lama, tetapi kalau ini dirobekkan, ini tidak dipertahankan, maka nescaya runtuhlah tiang seri negara kita. Ya. Dan yang terakhir barangkali juga menyambung dan memperkukuh hujah-hujah rakan-rakan panel yang lain soal mekanisme pentadbiran negara yang mesti berteraskan soal integriti yang tinggi, soal amanah, soal kecekapan. Saya kira slogan dulu sudah ada. Cekap, bersih, amanah. Jadi cekap, bersih, cekap, amanah. Jangan ditukar menjadi sapu bersih, cekap rasuah dan khianah. Jangan ditukar. Kekalkan bersih, cekap, amanah. Bersih daripada segala kefasadan, hal-hal yang fasad. Bersih daripada rasuah. Bersih daripada salah guna kuasa. Bersih daripada nepotisme. Bersih daripada favoritisme. Bersih daripada semangat mengutamakan kelompok berbanding dengan keadilan sosial, keadilan seluruh rakyat tanpa mengira kaum, tanpa mengira kelompok dan ideologi politik. Jadi saya kira dalam soal rasuah ni, kajian-kajian telah menunjukkan bahawa betapa parahnya setelah membarah rasuah di negara kita. Kajian pada tahun 2020 yang dilakukan menunjukkan lebih 70% sampel ataupun responden yang diuji, yang dikaji mengatakan memang rasuah sudah menjadi satu barah besar, satu masalah negara yang sangat serius. Dan akibat rasuah ini terjadi yang dikatakan ekonomi hitam. Kajian seorang profesor di UPM pada tahun awal, hujung tahun 2020 dan diterbitkan pada tahun awal tahun 2021 menunjukkan 300 bilion wang negara telah dilesapkan, tidak masuk dalam perkiraan keluaran dalam negara kasar. Kerana itu berlaku dalam konteks ekonomi underground, ekonomi di bawah tanah akibat daripada perbuatan rasuah yang leluasa. Bayangkan 300 bilion kehilangan dan orang tertentu kaya raya dengan wang haram, rakyat dan negara kehilangan 300 bilion. Itu setakat yang dihitung. Yang tak terhitung lain lagi. Dan soal kejatuhan pendapatan per kapita, kejatuhan dan pengaliran pakar-pakar kita kerana tidak yakin lagi akan kedudukan kekuatan integriti kita. Pelabur-pelabur yang tidak bersedia datang kerana tahap rasuah kita yang tergelincir
daripada kedudukan 51 kedudukan 57 pada tahun 2021. Ini semua menjadikan negara kita negara yang tidak akan dihormati, bahkan akan menjadikan negara kita terjebak dalam satu keadaan yang parah segi ekonomi, dari segi nilai akhlak, dari segi keagamaan dan sebagainya. Jadi saya kira ini juga berkaitan dengan Satu minit lagi. soal pendidikan umum, formal dan pendidikan tidak formal, boleh ada satu rombakan besar-besaran. Satu transformasi sebenarnya dengan kerajaan baru, laksanakan satu transformasi besar-besaran tentang pendidikan, termasuk pendidikan agama dan pendidikan moral. Dan sistem pendidikan lepaskanlah daripada orientasi peperiksaan yang menjebak selama ini pada pemikiran sikap ibu bapa, guru dan pelajar ke arah pencapaian yang palsu, pencapaian peperiksaan yang tidak menggambarkan keutuhan pribadi seperti mana yang disebut dalam falsafah pendidikan kebangsaan. Falsafah pendidikan kebangsaan pun sudah menjadi hiasan di bingkai-bingkai gambar diletakkan di belakang pejabat menteri, pejabat-pejabat, tetapi tidak dilaksanakan. Dulu kesatuan, kesepaduan ilmu dengan wahyu, kesepaduan sains dengan iman, kesepaduan ilmu dengan kemahiran, kesepaduan bahasa dengan ilmu. Itu dikatakan pelbagai pendekatan merentas. Sekarang yang ternyata tinggal hanya merentas desa. Ilmu tidak lagi merentas, iman tidak lagi merentas, nilai murni tidak lagi merentas, bahasa tidak lagi merentas, kemahiran berfikir pun tidak lagi merentas. Yang tiga merentas desa. Itu pun dengan PKP tak ada lagi merentas desa sekarang. Jadi saya tidak menutup bahawa andai kata kesempatan baik pada malam ini, seperti kata Cikgu Zai, besok mereka masuk ke pejabat, mungkin akan berlaku pelantikan Jemaah Menteri. Ini kesempatan terbaik untuk mereka mendengar suara rakyat. Seperti walaupun kita bukan wakil rakyat, suara rakyat yang dizahirkan oleh pimpinan NGO ataupun atas nama individu. Hendaklah saya kira kita kembali pada perdu kita, soal agama yang paling penting, soal nilai-nilai budaya luhur kita. Jadi kalau dulu kita dengan slogan kepemimpinan melalui teladan, jadikanlah diri anda sebagai pemimpin teladan bagi rakyat. Saya menambah peribahasa Tan Sri Profesor Emeritus Dr. Ibrahim Abu Shah. Saya menambah dengan satu peribahasa, kalau keruh air di hulu, maka keruhlah air di hilir. Jadi fikir-fikirkanlah seperti kata arwah Farid Ismail. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.